وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripada Allah. Sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni. Malam ni kuliah saya yang kedua selepas cuti beberapa bulan akibat Covid. Dan Alhamdulillah, kuliah yang kedua malam ni seramai macam ni lah. Makna kata ramai lagi yang tak lupa pada kuliah walaupun telah lama diberi cuti lah. Dan Alhamdulillah, selepas 4 bulan kita dilepaskan tanpa dibebaskan. Ni faham? Kan? Kita dilepaskan tapi tak dibebaskan sepenuhnya. Kita masih lagi kena ikut SOP. Dan terima kasih atas jemputan pada malam ni. Kebetulan kuliah saya di Masjid Padang Gali mula pada bulan depan, maka saya boleh datang di sinilah pada malam ni. Jadi tajuk ceramah kita malam ni, amalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ila al-akhir ayat. Allah Ta'ala kata, kami jadikan Rasulullah ini adalah contoh tauladan yang sangat baik kepada manusia. Kita hidup di zaman lah ni 2021, ramai orang boleh beri contoh, tapi susah nak cari orang yang jadi contoh. Agak-agak boleh faham lah. Saya pun macam tak apa faham lah. Boleh kan? Ramai orang yang boleh bagi contoh, tapi nak jadi contoh susah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, Nabi Muhammad ni, aku jadikan dia ni sebagai contoh tauladan dan ikutan kepada kamu semua. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah dikaji oleh manusia tentang Nabi Muhammad, sebelum kita nak pergi pada tajuk kita, perkenalan sikit. Kalau kita tengok seorang lelaki yang bernama Michael Ishaq, seorang lawyer dan sosiologis. Dia kaji tentang 100 tokoh manusia yang berpengaruh di dunia. Dia kaji tentang Albert Einstein, dia kaji tentang Abraham Lincoln, dia kaji tentang Gautama Buddha, dia kaji tentang Mahatma Gandhi, dia kaji tentang Jawaharlal Nehru, dia kaji tentang David Beckham, dia kaji tentang ramailah 100 orang. Nabi Isa, Isaac Newton, Nabi Muhammad, dia kaji semua. Lepas dia kaji 100 tokoh manusia yang berpengaruh di dunia, dia tulis satu buku, The Most Influential People in the World, 100 ranking, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam dunia. Bila dia nak susun ranking tu, siapa nak duduk nombor 1, duduk nombor 2, duduk nombor 3, nombor 10, 20, 30, 55 sampai 100, dia kata saya terpaksa meletakkan Nabi Muhammad di tangga yang pertama. Sebab apa? Sebab bila dia kaji tentang semua orang punya biografi, dia kata depa-depa ni hanya berjaya di dunia saja. Tapi Muhammad ni seorang manusia yang bukan sekadar berjaya di dunia, tapi juga berjaya dalam kehidupan yang selepas daripada dunia ni. Dia tak abaklah akhirat, dia abak kehidupan selepas dari kematian. Siapa kata? Michael Ishaq kata. Tuan-tuan pernah dengar nama Mahatma Gandhi, pejuang keadilan di India? Hari-hari dia pakai kain ihram, kain putih 2 helai tu dia pakai. Pergi mana pun dia pakai kain putih tu.
Dia tak masuk Islam, mati dalam keadaan bukan Islam. Tapi bila orang hadiah dekat dia Sirah Nabawi 2 jilid dalam bahasa Inggeris, dia baca jilid pertama habis, baca jilid kedua habis, dia buat satu kesimpulan. Dia kata, aku tak pernah jumpa seorang manusia yang sehebat Muhammad. Seperti mana aku baca cerita dia, ada orang dakwa kata Muhammad bawa Islam dengan pedang, tapi bila aku baca tentang riwayat cerita dia, nescaya Muhammad bukan bawa agama Islam dengan pedang, tapi Muhammad bawa Islam dengan kasih sayang. Siapa kata? Mahatma Gandhi kata. Tuan-tuan pi di India, ada satu universiti di India, saya pun tak pi kan. Ada satu universiti di India, ada seorang profesor tu nama dia K.S. Ramakrishna Rao. Dia tulis satu buku, Muhammad the Prophet. Dalam buku dia, dia kata Nabi Muhammad ni seorang suami yang berjaya terhadap isteri-isteri dia, seorang pemimpin yang paling berjaya dalam sejarah kepimpinannya, seorang pembela anak yatim, seorang yang sangat gemar menolong orang susah, janda dan sebagainya, seorang pemidato yang hebat, seorang ahli politik yang bijaksana, seorang pakar ekonomi yang terkemuka di zaman dia, seorang yang pandai mentadbir sebuah kerajaan dengan amanah dan adil. Dipuji habis semua. Dan dalam kesimpulan buku dia, Profesor K.S. Ramakrishna Rao kata apa? Profesor K.S. Ramakrishna Rao kata, aku tak pernah jumpa seorang manusia yang begitu hebat seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebut benda-benda ni? Saya nak sebut kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya nak sebut nama banyak lagi, Winston Churchill puji Nabi Muhammad, Napoleon Bonaparte. Tuan-tuan kenal Napoleon Bonaparte? Dia asal Sungai Pinang. Ya. Melawak ya. Kan tak mau bagi tension sangat kuliah kan. Napoleon Bonaparte puji tentang Nabi Muhammad. Inilah manusia agung. Tuan-tuan, yang kita beruntung malam ni kita berada dalam bulan Rabiul Awal, yang mana kita nak sambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka kagum dengan kehidupan Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mendapat hidayah untuk memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni untung lebih. Kita lahir dalam Islam. Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang Islam, dan kita ada satu contoh ikutan yang sangat hebat dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak lain tidak bukan, nama dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saya pun baru hafal tadi dalam kereta. Takat tu ialah baru hafal pun. Kan? Saya 2 tahun sudah kot dijemput ceramah oleh Mamak Malbari. Mantap, saya mamak duduk dalam almari ya. Kan? Ni Mamak Malbari. Mamak Malbari jemput saya ceramah di Selayang dengan Maulana Anwar, Ustaz Maulana Anwar. Dua-dua orang kami pilah malam tu, dia bagi flight tiket, bagi hotel, esok pagi sambut. Amalan Persatuan Mamak Malbari ni tiap-tiap tahun lah sebelum Covid. Tak tahulah masa Covid ni apa jadi, tak tahu. Tapi sejak daripada adanya persatuan tu sampailah sebelum Covid 2 tahun sudah kami pi. Tiap-tiap tahun Maulid Nabi, mereka nanti buat biryani kambing 10,000 bungkus di Selayang. 10,000 bungkus. Tak apa tu. Dia buat atas tu stiker We Love Muhammad. Dia bagi kat semua orang, termasuk orang bukan Islam. Siapa yang duduk area situlah, mereka bagi. Kemudian akan dijemput ustaz-ustaz ceramah lah, cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi kebetulan pagi tu saya forum dengan Ustaz Bashir, salah seorang ustaz terkenal jugalah di Kuala Lumpur, kan? Tuan-tuan boleh carilah saya dalam YouTube. Dia Mamak Malbari.
Saya mamak 786 lain kampung. Mereka main pada Kerala, tok saya main pada Tamil Nadu, kan. Jadi mereka ni dia kata budaya mamak Malbari, anak daripada kecil lagi disuruh hafal nasab keturunan Rasulullah tadi, sekurang-kurangnya sampai Adnan yang ke-20 tadi tu, kan. Jadi tuan-tuan pun kalau boleh bagi biasa anak-anak kita kenai nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ni depa buat lagu, kan. Takut nak hafal lagu tu jadi susah, buat lagu senang ingat sikit. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tuan-tuan carilah saya lagu tu dalam YouTube, kan. Pasal kuliah pun tak boleh panjang-panjang, kan. Jadi apa yang saya nak sebut malam ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala cipta dia sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita. Maka sesuai dengan tajuk ceramah kita pagi ni, amalan hidup Nabi Muhammad. Kalau nak cerita tentang malam ni tak habis cerita, kan. Kalau nak kenai saja Nabi Muhammad, buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kan. Ada ustaz-ustaz, tok-tok guru kadang-kadang kupas Syama'il Muhammadiyah express, satu hari baru habis. Kadang-kadang satu hari pun lompat ada hadis yang tinggal. Nak baca di masjid kitab Syama'il Muhammadiyah, satu hadis ada 400 lebih hadis dalam tu. Tak nak habis pun setengah 2 tahun, kan. Jadi kalau saya nak cerita malam ni semua, mungkin tak cukup masa lah kita nak cerita. Cuma kita nak pick up apa yang kita rasa penting untuk diketengahkan kepada masyarakat. Yang paling penting sekali mula-mula bila mana Nabi diutus, kalau kita tengok sejarah, tidak adanya Nabi, diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam sehingga diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dengan ulama sejarah sekitar 600 tahun tak ada Nabi. 600 tahun tak ada Nabi. Nabi Isa diangkat sampai Nabi Muhammad diturunkan sekitar 600 tahun tak ada Nabi waktu tu. Manusia ni hidup dalam keadaan ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim sebelum tu di Mekah. Kemudian mai seorang lelaki, dia mula masuk berhala di Mekah. Saya lupa dah nama lelaki tu, maklumlah lama tak ceramah, kan. Lupa dah nama lelaki tu yang masukkan berhala tu. Kemudian masyarakat Mekah semakin hari semakin rosak, mereka meninggalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka mereka hidup dalam keadaan yang disebut dengan nama zaman jahiliah. Seburuk-buruk zaman dalam kehidupan manusia, serosak-rosak manusia yang hidup di zaman tersebut, corrupted. Dalam keadaan manusia tu penuh corrupted tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi untuk perbetul akhlak manusia waktu tu. Maka Nabi sebut ketika mana dia angkat menjadi Nabi, Nabi kata apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tuan-tuan, kalau kita nak ikut cara hidup Nabi, tajuk dia amalan hidup Rasulullah. Yang pertama sekali kita nak perbetul akhlak kita. Akhlak ni nak perbetul banyak lah. Akhlak di antara kita dengan anak, akhlak di antara anak dengan mak bapa, akhlak di antara suami isteri, akhlak di antara ustaz dengan anak murid dengan ustaz, akhlak kalau nak cerita banyaklah, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, kan. Sebab kita hidup ni dalam masyarakat sosial yang kita tak boleh lari daripada kita kena bermuamalah dengan sesama manusia. Tak ada siapa pun nak duduk dalam hutan seorang-seorang, tak ada, kan? Jadi Nabi bawa mai kat kita Islam, yang pertama perbetul akhlak. Sebab tu kalau kita tengok apa yang Nabi tunjuk, akhlak Nabi dengan manusia ni kira A lah. Akhlak Nabi dengan manusia kira A lah. Mai orang maki Nabi pun, Nabi tak balas balik dengan makian. Ada hadis sahih, satu hari Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beberapa Yahudi depan Nabi, mereka kata apa? Assalamualaikum. Dia kata, celakalah wahai Muhammad. Bukan bagi assalam. Assalam, selamat sejahtera ke atas kamu, salam ke atas kamu. Assalamualaikum,
Celakalah kamu wahai Muhammad. Aisyah ni isteri Nabi. Bila dia dengar orang maki kat laki dia, dia geram tak? Mestilah geram. Bila dia geram kat Yahudi tu maki kat laki dia, dia jawab apa? Wa'alaikum assamu wa la'nat. Semoga celaka dan laknat kat atas kamu. Dia top up sikit. Hang kata celaka kat laki aku kan, aku top up laknat kat hang. Dia top up sikit. Apa yang Nabi buat? Nabi tegur Aisyah lala tu. Hadis sahih, buka Sahih Bukhari. Nabi tegur. Nabi kata ke Aisyah, janganlah jawab macam tu. Kita kena jaga akhlak kita sebagai orang Islam. Cukup jawab kat dia, wa'alaikum. Tak payah tambah apa dah. Kalau hang ada niat tak elok, hang nak maki aku, wa'alaikum. Semoga apa yang hang maki tu patah balik dekat hang. Cukup dekat tu. Itu betapa indahnya akhlak Nabi SAW. Tak payah cerita lah. Nabi semayang orang baling perut unta atas Nabi. Nabi pergi berdakwah di Taif. Masuk. Macam mana mereka layan Nabi? Sebab tu satu ketika Habib Umar Al-Hafiz, salah seorang ulama besar yang keturunan Rasulullah, bila dia sampai-sampai main ceramah, penganjur kata, Habib, malam ni ration sempoi punya. Apa tahu ration tu apa dia? Tahu ke tak tahu? Abang baru tengok macam tak tahu lah. Kan? Malam ni makan special. Malam ni lepas ceramah ada makan special. Habib tanya, makan apa? Dia kata, malam ni biryani kambing. Kalau saya dengar biryani kambing, saya kata, Allah sempoi ya. Tidak? Kan? Lepas ceramah ada biryani kambing sempoi. Tak, Habib menangis. Bila penganjur kata lepas ceramah saya ada biryani kambing, Al-Habib Hafiz Umar bin Hafiz, dia menangis. Penganjur tanya, pasal menangis Tuan Syekh? Pasal menangis ya Habib? Kata dengan Habib, datuk aku Rasulullah ketika mana pergi berdakwah, orang tak letak pun jamuan kat dia. Sebaliknya orang jamu dia dengan batu. Orang baling dia dengan batu, orang pukul dia ketika mana dia berdakwah. Tapi hari ni aku berdakwah, orang bu sempoi berani kambing. Dia malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Tu secara umum akhlak Nabi ni adalah seorang manusia yang sangat sayang kepada orang lain. Nabi sangat sayang pada orang lain. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dalam diri kita kena ada sifat kasih sayang. Tu antara sunnah Nabi. Sebab tu Nabi pesan kat kita, man la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak ada kasih sayang, maka Allah takkan sayang dekat dia. Siapa-siapa yang tak ada kasih sayang, dia tak layak dapat kasih sayang daripada orang lain. Dan kalau dia tak sebar kasih sayang di atas bumi, di atas muka bumi, maka tidak akan turunnya kasih sayang daripada langit. Yang pertama, sunnah Nabi kasih sayang. Sebab tu kita tengok Nabi sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada ahli keluarga kamu, yang paling baik kepada isteri dan anak-anak kamu. Dan Nabi kata, akulah yang paling baik dengan isteri dan anak-anak aku. Sebab tu kita jumpa riwayat hadis yang Nabi pernah lawan lari dengan Sayyidatina Aisyah. Kali pertama Nabi menang, kali kedua Aisyah menang, kali ketiga kali pertama Aisyah menang, kali kedua Nabi menang, kali ketiga Nabi menang. Aisyah kata, lari aku dah gemuk main pasal sebab tu hang menang. Kan ada melawak. Hari ni kita dengan bini kita macam mana? Bini laki balik kerja, dia tengok, Allah setongkol balik lah. Kan? Kan? Dia kata, bapak abah balik lah, semua duduk sengat. Bini pun takut jumpa laki. Laki pun takut nak jumpa bini. Pasal bini ni memang mulut, ya Allah, ya Rabbi. Kan? Tak ada kasih sayang dalam rumah tangga, tak ada. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu pesan dulu dalam ceramah saya, kalau isteri kita masak dekat kita, berapa banyak kali yang pernah kita bagi penghargaan kepada isteri kita. Kan? Dia masak susah payah, dia pun kerja serupa dengan kita kan? Balik kerja pukul 5, singgah market Batu Lancang, beli tu beli ni, beratok pula nak masuk market, kena ikut SOP, angkat tu angkat ni, balik main rumah. Kita balik rumah, landing lah, duduk relax depan TV. Dia balik main pesiang ikan, gedebuk mak, masuk dapur, main masak. Kita puji tak lepas makan tu, lepas sembahyang maghrib, semua makanan tu dah terhidang, kita puji, oh malam ni gulai ikan special dia, sempoi dia malam ni masak.
Sekali pun tak pernah. Kalau tak cukup garam, kita nanti komplain lah, ni apa rasa. Ni dia komplain pula kat atas, tuan-tuan. Kawan saya seorang kerja mahkamah syariah, saya tanya, ustaz, apa kes yang pernah berlaku yang nampak macam pelik tapi cerai? Dia kata, ada ustaz, ana pernah jumpa, dia kata, kes bini dia bancur kopi lupa bergula, cerai. Sampai berlaku cerai. Pasal apa? Bancur kopi lupa bergula. Pasal apa? Mulut tak boleh jaga. Sebab tu Nabi kata ada 2 lubang yang akan menyebabkan manusia ni ramai masuk neraka. Yang pertama, lubang kemaluan. Yang kedua, lubang mulut. Mulut tak boleh jaga, kan? Bini lupa gula, laki tengok, kan? Tengok pula cara kasar. Ni apa ramai kalde kopi gula pun tak nak. Dia buat kalde terus kat bini dia. Apa tahu kalde tu? Bahasa buku dia punya keldai, kan? Bahasa Pulau Pinang dia punya kalde, nampak kasar sikit, kan? Bini dia kata, awak bersifat kalde, awak ingat abang tu pandai sangat. Start lah, hang kata aku kata hang, kata aku kata hang, ungkit mai 30 tahun sudah main cerita lah sikit cerai, kan? Mai COVID-19 ni, berapa ramai pasangan yang cerai? Pasal apa? Tak ada kesabaran dalam rumah tangga. Tak boleh nak sabar sat dengan kesusahan yang berlaku. Bukan laki dia seorang yang susah, laki orang ni pun susah kak. Tapi dia tak boleh sabar. Tang tu lah dia nak pergi korek dekat laki dia. Tengok kawan ai boleh beli lagi barang mai daripada kedai mai Anwar, contohlah. Malah ni promote marketing sikit. Kan? Kan? Tapi you tak boleh beli, you pun macam ni. Laki dia kata, sabarlah, Covid ni kena buang kerja nak buatnya. Dia komplain macam-macam. Dia tak ada kasih sayang dalam rumah tangga. Ini yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Pasal apa? Kita tinggal akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita sayang dekat budak-budak. Budak-budak suruh hormat orang tua. Jadi tak benda tu lah ni? Tak ada. Kadang-kadang anak muda, budak-budak, dia tengok orang tua, dia pandang dengan pandangan sinis. Sikit pun dia tak respect orang tua. Pasal apa dia tak respect? Kawan tu pun tak layak direspect, kan? Umur dah 70, duk gulung toto punya kertas tu botang telinga, kan? Semayang tak pernah main. Orang semayang maghrib dia tak main, orang semayang asar dia tak main. Duduk bawah flat, duk main dam. Sini tak ada lah, kan? Tak ada kan? Betul tak ada kan? Kalau ada, saya tak keluar surau pula. Ni cerita tempat ni. Kan? Dia ni, yang tua pun tengok budak-budak tak sayang. Padahal sunnah Nabi, Nabi punya sayang kat budak-budak macam mana? Budak-budak kalau tengok Nabi mai saja, yang kiri lari pegang tangan kiri, yang kanan lari pegang tangan kanan, yang depan lari suruh dukung, yang belakang lari mai suruh kok-kok. Punya sayang dekat Nabi ni. Tapi budak-budak hari ni tengok orang tua kena je tu nama Pak Din tu lah. Dia duduk, Pak Din lalu dia sengap. Pak Din belah, dia duduk belakang dia. Pak Din borai. Dia buat lagu tu kat Pak Din tu. Pak Din tu cari, mereka sudah tak jumpa. Tak ada akhlak, kan? Habis dia tak suka kat Pak Din tu, dia contiang pula dalam lift. Pak Din tak boleh pakai. Pak Din tu, Pak Din ni. Dia kata kat Pak Din tu, tak ada satu hubungan yang baik di antara yang tua dengan yang muda. Sebab apa? Kita tinggal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sayang tak dekat mak bapak dia? Mak bapak tunjuk tak kasih sayang dekat anak? Kalau kita tengok keindahan hubungan Nabi Muhammad dengan anak dia Sayyidatina Fatimah, Masya Allah, luar biasa. Ada riwayat kata, ketika mana Nabi nak keluar pergi musafir, Nabi takkan keluar musafir, melainkan Nabi singgah dulu rumah Fatimah, pergi tengok dia dulu, baru keluar pergi musafir. Bila mana Nabi balik daripada musafir, Nabi akan singgah rumah Fatimah, tengok dia dulu, ziarah dia dulu, baru Nabi balik rumah. Punya sayangnya bapa ni kepada anak. Walaupun Nabi Muhammad ni adalah manusia yang paling sibuk dalam dunia. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Nabi Muhammad ni orang yang paling sibuk dalam dunia. Dialah pengembala kambing, dialah kepala negara, dialah nak sampaikan dakwah Islam, dialah isteri, ada isteri paling ramai, dialah ada pengikut, macam-macam kerja dia nak kena buat. Tapi bila buka dalam riwayat sejarah kehidupan dia, Nabi Muhammad ada hubungan yang baik dengan anak dia.
Sehingga bila mana Nabi Muhammad sampai di rumah Fatimah, cara ketuk pintu Nabi tu Fatimah tahu dah. Oh, ni yang mai ni bapa aku. Kalau Fatimah yang mai ke rumah Nabi, cara ketuk pintu Fatimah tu Nabi tahu dah. Yang sampai tu Fatimah. Punya rapat ni hubungan anak dengan bapa. Zaman nak boleh cari macam tu. Bapa masuk rumah, anak tak tahu. Anak balik rumah, bapa tak tahu. Saya pernah jumpa satu kes. Si anak ni mengandung anak luar nikah. Duduk satu rumah dengan mak dia. Sampai anak tu bersalin budak ni, mak dia tak tahu. Padahal duduk satu rumah. Hari-hari jumpa. Tapi mak dia langsung tak tahu. Sampai budak tu pun dah besar, dah 2 tahun, anak luar nikah tu dah besar, dah 2 tahun. Baru mak dia terkejut. Kok mananya hang ada anak? Bila masa hang nikah? Lepas 2 tahun kawan tu bersalin. Baru tahu. Walaupun duduk dalam satu rumah. Anak duduk dalam rumah, bila time masuk rumah, bila time keluar pun mak apa tak tahu. Bapa bila balik, bila keluar pun tak tahu. Anak balik daripada kampung dah boleh rentas negeri dah. Sampai rumah, tanya, "Pak, mana?" "Pak Ang ke?" "Pak Ang duduk ada bawah Jambatan Pulau Pinang. Pi mengai." Kan? Bila dia balik? Lepas 3 hari baru balik. Balik. Bapa tu, bila hang sampai?" 3 hari sudah, Pak." "Oh, 3 hari sudah. Okey, bagus. Dia belah masuk mandi, terus keluar balik lepas setengah jam. Pergi mana? Ayam pasang balik. Kan? Dia tak peduli dah pasal anak dah. Kan? Nampak tak? Ni hubungan. Bukan takat tu, tuan-tuan. Kita tengok sebelum ni boleh duduk dine-in. Lah ni tak boleh duduk dine-in, baru duduk mula balik. Semalam baru saya jumpa satu couple, suami isteri dengan anak. Nak lama tak boleh dine-in. Lepas tu pergi dine-in, makan di restoran. Tuan-tuan, makan di restoran ni tujuan dia untuk apa? Tak tahulah. Kalau tanya saya lah, saya tak tahulah tuan-tuan pergi makan bersama. Tapi kalau tanya saya, kalau saya bapa bawa bini saya, anak-anak saya pergi makan, tujuan dia apa? Nak spend time dengan family, ya? Tidak. Tujuan dia nak pergi spend time dengan family, ya? Dah lengkap dah 2 dus, boleh pergi dah makan di restoran. Pergilah nak spend time dengan family. Sampai di kedai, lepas order semua, laki main phone, bini main phone, anak-anak main phone. Tujuan apa? Pergi spend time lagu tu. Baik, tak usah spend time. Betul tak? Singgah yang pergi mana-mana si kanak, beli si kanak seorang semungkus, duduk dalam bilik makan ya, tak payah buang duit minyak kereta, pergi duduk di kedai makan semata-mata pasal nak pergi main phone biar besar. Kan? Ni zaman now ni, kita tak ada satu hubungan yang akrab. Nampak satu keluarga yang solid, tapi duduk di kedai makan, duduk dalam rumah, bapa miahal, mak miah pasal, anak miah pasal. Kita tak ikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman teknologi ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Kita nak cuba ikut cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita perbetul akhlak kita. Akhlak ni dalam rumah tangga satu bab. Lah ni ramai orang, tuan-tuan, saya duk tengok meniaga macam-macam. Betul tak betul? Meniaga macam-macam. Ada orang meniaga di sini? Ada kan? Ada yang meniaga online. Kerja agak, pergi meniaga agak. Macam-macam meniaga kan? Dulu popcorn tu boleh makan kalau pergi panggung wayang lah. Ada gambar best-best, nak pergi tengok gambar, baru pergi beli popcorn. Lah ni popcorn tepi jalan, merata orang jual. Kan? Kali belah sini, je tu jual popcorn RM10, je ni jual RM15, je ni popcorn madu, je ni popcorn apa ke. Je tu lah sikit tak tahu nak fikir apa, dia buat popcorn telur masin. Macam-macam orang reka nak jual, nak cari duit. Ada orang jual kosmetik, ada orang jual minyak, ada orang jual macam-macam lah. Waktu kita jual ni, salah satu daripada sunnah yang Nabi suruh kita buat adalah berniaga. Meniaga. Nabi suruh kita meniaga. Bahkan Nabi meniaga. Hebatnya Nabi, ketika mana usia remaja lagi, Nabi telah membawa perniagaan. Datuk Pak Menakan Nabi, Sayyidatina Khadijah, perniagaan tu telah dibawa oleh Nabi pi ke peringkat luar negara. Nabi pi sampai ke Syam. Niaga. Hebat Nabi ni. Niaga lagi sakan daripada kita. Niaga import export. Bukan dekat meniaga online Instagram.
Tak, niaga import ekspor. Nabi ajak kita macam mana akhlak dalam perniagaan. Maaf cakap, malam ni ada rakaman, sebab tu saya nak sebut benda ni. Kan? Kalau boleh biar lah, biar bagi orang tengok. Bila kita berniaga, akhlak Nabi SAW tak boleh kita tinggal. Ni nak berniaga satu barang, sampai hampir setengah telanjang punya nak marketing. Saya baru ni PKP panjang lah, tak ada ceramah lama. Scroll Facebook, terjumpalah satu iklan. Iklan Tok Guru Marketing daripada Australia. Tajuk buku yang dia tulis itu Sell Like Crazy, niaga macam orang gila. Tajuk buku dia tulis. Nama dia Sabri Subi, berpengkalan di Australia, memang dia successful dalam perniagaan dia. Company dia namakan company King Kong. Company pun King Kong. Kan? Tulis buku niaga macam orang gila. Saya pun bila tengok buku dia, saya pun order daripada Australia. Sampai buku dia saya baca habis. Macam mana cara nak buat marketing. Kemudian bila kita dah order buku tu, dapat pula free coaching dengan dia 10 sesi melalui Zoom. Saya pun ikut coaching tu. Sekali pun saya tak jumpa dia kata hang jual lah kosmetik ni, hang kena menari macam orang gila dalam Facebook. Tak ada. Duk buat perangai terengkak-engkak. Tuan-tuan tahu terengkak-engkak tu apa? Ya? Buat perangai terengkak-engkak dalam Facebook, menari macam orang gila, yang tu yang ni apa semua. Lebih tu habaq. Kalau nak kaya kena jadi gila, kena jadi berani. Berapa ramai berani yang tak kaya? Berapa ramai orang gila yang kaya, abang Masyad? Kan? Petua dia nak berniaga ni, dia kata yang pertama kena berani, yang kedua kena gila. Baru boleh berniaga, baru boleh kaya. Tuan-tuan, berapa ramai orang gila yang miskin, abang? Berapa ramai orang berani yang tak kaya? Dia berani, sungguh-sungguh berani, tapi miskin serupa tu juga. Kan? Jadi bukan berani dengan gila tu yang buat bagi kaya, tak. Yang boleh buat bagi kita perniagaan ni berkat bila kita ikut akhlak dan adab yang diajak oleh Nabi SAW. Tuan-tuan kenal Warren Buffett? Kenal Warren Buffett? Ada yang kenal, ada tak kenal. Dia ada rumah kat Gelugok. Betul? Ya? Warren Buffett, lelaki nombor 1 yang terkaya dalam dunia sekarang ni. Warren Buffett, kekayaan dia 88 bilion USD. Kaya gila. Sekali pun tak pernah menari dalam TikTok. Tak ada. Orang nak makan jamuan tengah hari dengan dia untuk nak dapatkan nasihat dia 4 minit, 5 minit, setahun sekali. Ada company yang akan buat satu event untuk orang-orang kaya beli lunch time dengan dia. Nak pergi makan tengah hari ya. Tiket tu nak beli pun harga juta USD. Banyak tauke-tauke, taikun-taikun Cina, Jepun, luar negara ni akan beli untuk nak dapatkan nasihat. Sebab apa? Sebab dia ni pandai dalam perniagaan. Tak pernah dia pergi menari dalam TikTok macam orang gila punya nak market dia punya berniaga. Tak ada pun. Tapi kaya lagi dahsyat. Dia sampai baru-baru ni lah baru dia beli iPhone. Sebelum ni dia pakai satu phone lama yang dia pakai tahun 90-an. Walaupun dia dah kaya 88, dia masih lagi duduk di rumah dia yang dia beli 31,500 USD masa tahun 1958. Dia duduk rumah tu. Tak pernah pun nak pergi tayang satu rumah. Yang ni lah rumah saya. Menjaga apa? Menjaga sabun bagi kulit cerah. Kan? Yang ni lah rumah saya, ni kereta saya, yang ni lah duit saya berkepuk-kepuk ni, duit saya berkepuk-kepuk. Menjaga apa? Menjaga kopi. Kan? Tak payah buat strategi lagu tu. Bukan yang tu saja salah satu strategi yang ada. Kita ikut cara apa yang Nabi ajar. Nabi ajak kita berniaga, suruh jujur, jangan tipu customer. Saya tengok berapa banyak kawan-kawan saya kadang-kadang pergi makan kan, ni cerita orang kaki makan lah kan. Pergi makan, kita order ayam Milo Ice. Dia bubur dekat sandwich tu RM2.8 Milo Ice. Harga mahal ni. Sat lagi yang sampai bukan Milo Ice, Coco Ice. Tipu ke tak tipu? Tipu lah kan. Hang semayang kepiah atas kepala, lepas tu sat yang pergi berniaga ambil ranja orang. Tipu lah tu. Jangan buat pasal kan. Kalau nak bagi Coco Ice, buah harga Coco Ice. Kalau nak jual Milo Ice, jual harga Milo Ice.
kaki minum Nescafe. Orang kaki minum Nescafe, jangan tipu mereka. Hampa boy Indo Cafe, dia nanti baling gelai tak muka. Jangan buat besar. Kan? Harga mai RM3 2 kupang Nescafe Ice. Mai Indo Cafe. Kan? Pi nak bayar berapa? Tadi minum apa? Nescafe Ice. Nescafe RM3 2 kupang. Alai ke tak alai ambil duit tu? Ya, hang tipu orang dalam perniagaan. Hang bagi Indo Cafe, hang campur benda murah ya, tapi hang balai harga Nescafe. Tu tak jujur dalam perniagaan. Nabi ajak kita daripada sekecil-kecil benda, Nabi ajak kita sampai ke sebesar-besar benda. Itulah indahnya Islam. Kan? Dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS, Nabi Isa tak ajak pasal bab perkahwinan. Pasal apa? Sebab dia pun tak kahwin. Tapi Nabi Muhammad SAW bawa satu agama yang lengkap dan syumul kepada kita. Nabi ajak kita daripada cara nak pakai kasut sampai sebesar-besar cara. Saya tahu dah, tuan-tuan tahu dah banyak-banyak benda ni. Saya nak sebut 2-3 benda yang antara amalan yang boleh kita ikut. Kan, nak cerita amalan ni banyak lah. Nak kupas dari sudut akhlak, nak kupas dari sudut ibadah. Kan, ibadah sunnah Nabi ni banyak. Ibadah ni nak buat kena ikut apa yang Nabi ajak. Kan, yang bukan daripada Nabi ajak, yang tu tak boleh dijadikan sebagai ibadah. Jadi Nabi ajak kita sembahyang sunat banyak, puasa banyak. Nabi amal tu amal ni antara sunnah Nabi. Yang tadi kita buat lepas maghrib apa dia? Lepas sembahyang Nabi kata, siapa-siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah akan bagi kat dia 10 kebaikan, Allah akan angkat 10 keburukan daripada dia. Allah akan selamatkan dia daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Ada hadis yang menceritakan. Jadi kita lepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, kalau boleh jangan ubah kaki lagi, duduk perhabis itu 10 kali dulu. Nak ikut sunnah Nabi tu dalam sudut ibadah. Dalam sudut kehidupan kita sehari-harian, Nabi ajak kita macam-macam benda. Nabi ajak kita. Cara makan macam mana Nabi ajak? Kan? Makan, kita makan nasi lah. Di tempat Nabi, Nabi makan roti. Sunnah dia, bila kita makan, kalau kita nak makan nasi, sebelum makan nasi, makan buah. Kita kalau pergi kenduri, makan buah lepas makan nasi. Tak betul. Itu tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, makan buah dulu, tu baru makan nasi. Lepas makan nasi, baru tutup dengan kuih. Kuih-kuih yang manis. Makan benda manis, seri muka ke, tepung talam ke kan. Kita kalau pergi kenduri, kalau ada kuih, kita makan kuih dulu, baru makan nasi, baru tutup dengan buah. Tu terbalik, tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, makan buah dulu, bagi perut kejap sikit, lepas tu baru makan nasi. Lepas makan nasi, tutup dengan benda manis. Pasal apa benda manis? Manis yang kita makan lepas makan nasi itu akan mempercepatkan penghadaman dalam perut kita. Nabi ajak kita bila minum air, minum duduk, bukan minum diri. Lepas 1400 tahun Nabi wafat, mainlah para doktor buat kajian. Bila mereka buat kajian, kita kena berhenti berapa? Lagi 10 minit boleh? Boleh Lagi 10 minit saya berhenti. Bila doktor buat kajian, rupanya kalau kita minum air berdiri, air tu akan terus masuk dengan laju. Dia tak dan, organ-organ lain tak dan nak serap. Maka bila dia masuk terus, dia pergi terus ke pundi kencing, maka air yang kita minum tu tidak ada manfaat untuk diri kita. Tapi bila kita duduk, perut kita jadi cramp. Air dia masuk pelan-pelan, ada masa untuk organ-organ lain ambil manfaat daripada air tu. Hebat tak hebat Nabi? Sunnah Nabi yang kecil ajak tu, mai lepas 1400 tahun barulah ada doktor-doktor buat kajian. Nabi ajak kita, kalau kita baca dalam hadis, tidur malam suruh tutup lampu. Kan, kita ni takut kat hantu macam kan, tidur malam buka lampu. Kan? Pasal apa Nabi suruh tidur tutup lampu, kita pun tak tahu. Tapi lepas mai lani-lani doktor buat kajian, orang yang tidur di bawah lampu, waktu dia tidur, kulit dia tu tak aktif. Bila mana dia tidur, maka cahaya lampu tu boleh merosakkan sel-sel kulit dia, sehingga kalau benda tu jadi amalan, boleh menyebabkan dia kena kanser kulit.
Tu sunnah Nabi. Kan Nabi ajak kita bila makan, lepas makan isap jari. Kita tak buat. Bila KFC kata sedap hingga menjilat jari, baru kita rasa selesa nak buat. Kan? Baru kita rasa selesa. Kan? Itu antara sunnah Nabi. Nabi ajak kita suruh tidur. Bila tidur, menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Pasal apa Nabi tak suruh mengiring ke kiri? Nabi suruh mengiring belah kanan. Sebab di sebelah kiri kita ada jantung. Bila dibuatnya kajian oleh para doktor, bila kita hempak belah kiri, akan menyebabkan jantung kita ni stres. Bila menyebabkan jantung kita stres, amalan yang tu akan buat bagi lama-lama akan merosakkan jantung kita. Apa yang Nabi ajak ni ada kebaikannya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat selalu, tak ada manusia yang sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala utuskan dekat kita menjadi contoh dan tauladan kepada kehidupan manusia. Kita orang Islam ni, apa pun selalu kita kena cari